dia punya janin dia tu dah dikeluarkan dulu. Hello, Assalamualaikum and welcome back to my channel, Popcorn Channel. So gang, hari ni aku nak bercerita tentang pasangan yang sangat-sangat kejam, yang mana kes ni pernah menggegarkan dunia pada satu ketika dulu pada tahun sekitar 1960-an macam tu. Kisah ni sangatlah menggegarkan dunia sebab apa? Mereka ni melakukan pembunuhan. Biasanya pembunuh berantai ni membunuh secara bersendirian, tetapi dalam kes ni dia membunuh dengan pasangan dia, iaitu pasangan suami isteri melakukan pembunuhan bersama-sama. Dan pembunuhan dilakukan bukanlah 1-2 orang, tapi sebanyak 12 hingga 13 orang yang dibunuh. So nak tahu aku nak cerita pasal pasangan yang mana? Let's get started. So suspek utama kita hari ini ialah Fred dan juga Rose ataupun Frederick West. Sebelum aku cerita macam mana Fred dengan Rose ni membunuh orang, aku nak cerita sikit pasal background Fred ni supaya kita boleh relate. Sebab apa dia boleh membunuh orang macam tu. Okey, pertama sekali, Fred ni merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik, yang mana adik-beradik ni ataupun keluarga Fred ni adalah keluarga yang sangat-sangat miskin, di mana bapa dia ni merupakan seorang petani dan ibu dia adalah seorang suri rumah sepenuh masa. Dan aku tak tahulah bapa dia ni punya definisi disiplin macam mana, tetapi bapa dia ni digelar sebagai seorang yang sangat berdisiplin, dan emak dia pula merupakan seorang yang sangat overprotective, di mana bapa dia ni selalulah menghukum anak-anak dia atas kesalahan-kesalahan dilakukan. Tapi hukuman dia ni lebih kepada penderaan. Yang mak pula dia terlalu protektif, yang mana anak-anak dia ni tak boleh keluar. Dia macam keterlaluan lah, menjaga secara keterlaluan. Tapi yang peliknya dekat sini, mak dia ni protektif dia pun, waktu Frederick West ni berumur 12 tahun, mak dia telah mendedahkan Frederick West ni kepada aktiviti-aktiviti lucah seperti mengajarkan anak-anak dia berkenaan tentang hubungan seksual dan segalanya. Dan yang paling teruk dalam family mereka ni ialah bapa dia sendiri melakukan hubungan sumbang mahram terhadap adik-adik Frederick West ni. Dan bapa dia tak teragak-agak ataupun tak malu untuk lakukan hubungan ni di depan Frederick West. Jadi Frederick ni dia menjadi tumbesaran dia tu dalam keadaan yang family dia tunggal langgang lah, boleh kata macam tu. Jadi benda ni dah adapt dalam diri dia. Dia membesar menjadi seorang remaja yang aku boleh katakan kuajak. Sebab apa? Dia ni selalu kacau perempuan, ataupun kalau kata dia pergi sekolah, dia akan buat gangguan seksual dekat budak-budak perempuan kat sekolah dia. Kiranya sebab apa? Dia dah terbiasa. Kat rumah dia benda tu tak salah. Setelah 10 tahun berlalu, Fred pun dah jadi seorang remaja. Fred ni dia mula kacau adik-adik dia macam mana bapa dia kacau adik-adik dia. Satu hari Fred ditangkap pada tahun 1961, di mana Fred ni dia dilaporkan oleh mak dia sendiri atas sebab Fred ni dia telah merogol adik dia sendiri hingga menyebabkan adik dia mengandung. Jadi mak dia tak tahan, mak dia tak faham kenapa anak dia buat macam tu. Yalah, mak dia sendiri yang ajak pun, tapi mak dia macam duk buat bela. Kenapa lah anak aku jadi macam ni. Jadi mak dia pergi report polis. Polis pun tangkap lah Fred ni. Once dah kena tangkap, dia kena penjara selama beberapa bulan. Setelah dia balik daripada penjara, mak dia tak mau dah Frederick West ni duduk dekat rumah. Jadi mak dia halau dia keluar. Jadi Frederick West ni pun duduklah dekat rumah mak saudara dia selama setahun. Jadi setelah setahun duduk luar daripada rumah dia, dia mula bekerja. Dan masa dia bekerja ni, dia bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Catherine Castello ataupun Rena. Okey, Rena ni mana mai pula dalam cerita Fred dengan Rose ni. Rena ni merupakan isteri pertama, yang mana dia kenal dulu Rena ni sebelum dia kenal dengan Rose. Jadi pertama kalinya dia kahwin dengan Rena ni. Waktu dia bercinta dengan Rena masa tahun 1962, Rena ni berada di dalam keadaan mengandung. Tetapi disebabkan sayangnya Fred ni dekat Rena,
Fred sanggup untuk terima anak Rena tu, dan Fred sanggup kahwin dengan Rena walaupun dia mengandung ketika tu. Jadi perasaan cinta Rena terhadap Fred ni pun macam membuat-buat lah, kira dia sayang lah kat Fred ni. Fred ni pun sayang kat dia. Okey, permulaan dia tak ada masalah. Pada tahun 1963 lahirlah anak sulung mereka yang bernama Charmaine. Charmaine ni dia ni muka-muka Asia sikit, sebab dikatakan bapa kandung dia merupakan seorang berbangsa Asia lah. Jadi setelah dia kahwin dengan Fred, dia pun mengandungkan anak kedua iaitu yang diberi nama Anna Mary. Selepas terlahirnya anak nombor 2 ni, Fred dia mula berubah. Perangai dia mula lebih liar, lebih suka memukul, lebih suka marah, menjadi lebih agresif lah. Kalau dulu dia macam sayang, sekarang dia jadi agresif. Dekat dalam rumah Fred ni adalah nanny yang jaga mereka ni, pengasuh yang jaga Charmaine dan juga Anna Mary ni, yang bernama Isa McNeil. Isa McNeil ni pun kalau kata dia tak buat kerja dengan betul, Frederick West ni tak teragak-agak untuk pukul dia juga. Jadinya dalam rumah tu Anna Marie kena pukul, Charmaine kena pukul, Isa McNeil kena pukul, bini dia Rena tu pun kena pukul. Kalau kata dia buat salah, even though tak buat salah pun kena juga kadang-kadang. Lepas tu satu hari ni Isa McNeil ni mengenalkan kawan dia ataupun jiran lah dekat rumah ni, yang bernama Anna McFall. Anna McFall ni memang seorang perempuan yang sangat cantik lah. Dia baru berusia 16 tahun ketika tu. Jadi dia kenalkan dengan keluarga Frederick West ni. Aku tak faham sebab apa dia kenalkan setelah dia kena pukul macam tu. Aku rasa dia nak macam cari mangsa kot, untuk nak rasa sekali experience kena pukul tu oleh Frederick ni. Dia bawa Anna McFall ni untuk berkenalan dengan keluarga West ni. Jadi setelah kerap berkunjung ke rumah West ni, Frederick ni pun macam makin lama makin suka dekat Anna McFall ni, dan Anna McFall ni pun jatuh cinta dekat dia. Tapi bila dah suka, Anna McFall ni pindah masuk ke rumah Frederick. Tapi dia pun kadang-kadang kena belasah juga, kadang-kadang kena dera juga, kena seksa juga. Tapi tak tahulah, dia stay juga kat situ. Tak tahu sebab apa, sebab cinta dia stay juga kat situ. Dia tak lari pun. Mula-mula benda ni cuma pukul-pukul, cuma berlaku kecederaan fizikal sajalah. Tapi lama-lama Frederick ni dia mula melakukan gangguan seksual kepada anak sulung Rena ni iaitu Charmaine. Dia mula melakukan gangguan seksual kepada Charmaine. Start dekat sini lah Rena dah macam dah tak tahan. Kenapa dia buat macam ni dekat Rena dengan anak-anak dan juga Isa McNeil dan juga Anna McFall? Disebabkan dia dah tak tahan dia diseksa seteruk ini, Rena dan juga Anna McFall serta Isa McNeil, mereka bertiga merancang untuk melarikan diri daripada rumah Frederick West ni. Jadi mereka pun plan lah macam mana nak larikan diri, kok mana nak jalan mana yang nak guna supaya waktu apa yang Frederick ni tak balik daripada kerja. So mereka plan. Kiranya okey, dah settle dah plan, memang nak tunggu masa nak lari je. Tapi aku tak faham sebab apa benda ni boleh kantoi, sebab Anna McFall ni dia sangat-sangatlah cinta dekat Frederick West ni, sampaikan dia kantoikan benda ni dekat Frederick West. Dia beritahu, abang, esok kan Rena tu nak lari dengan dia punya husband baru, dengan laki yang dia curang tu, dia nak lari dengan dia. Jaga-jaga bang. Aina dah beritahu dah dekat dia, jangan lari, nanti abang Frederick marah. Tapi dia nak lari juga. Itulah, esok dia lari, jaga-jaga bang. Dia beritahu macam tu dekat Frederick West. Nah, tak jadilah lari. Sebab apa? Sebab dah kantoi. Kiranya memang dia dah kena marah. Frederick West tu dah pergi marah lah Rena tu semua. Jadinya semua tak berjaya lari keluar. Tapi disebabkan kes ni juga, dia lama kelamaan tu Rena pun dah tunjuk perangai dia macam dah malas layan Frederick West ni. Frederick ni pun halau lah Rena ni dengan Isa McNeil ni keluar daripada rumah. Bagi aku yang rasa dihalau tu Frederick lah rasa dihalau mereka dua, tapi hakikatnya bagi Isa McNeil dengan Rena, mereka ni bagaikan dapat bebas lah macam tu. Jadinya dekat sini Anna McFall dah gembira, hati dia dah berbunga-bunga. Sebab apa? Frederick West ni milik dia seorang. Jadi Anna McFall ni pun duduklah dengan Frederick West dekat rumah tu. Pada usia Anna McFall 18 tahun, dia mengandung anak Frederick West. Lepas tu Rena ni kadang-kadang dia mai juga melawat anak-anak dia dekat rumah Fred tu. Dia mai tengoklah Charmaine dengan Anna Mary ni macam mana. Tapi bila dia mai tu selalunya adalah Anna McFall ni sekali. Tapi satu hari tu dia pi, Anna McFall ni tak ada.
Kali kedua dia pergi, Anna McFall ni tak ada juga. So dia tanyalah dekat Fred, hang letak mana Anna McFall? Lepas tu Fred ni tak ada jawab apa. Tak tahu, mana aku tahu dia lari dah. Masa tu Rena tak fikir lah, macam pelik dia ni nak bunuh ke pedak lah. Sebab macam mestilah Rena fikir Anna McFall tu akan lari. Sebab apa, dah laki dia kaki pukul macam ni semua kan. So macam benda tu logik lah. Okey lah dia lari pada rumah lah kot sebab tak tahan kena dera. Macam tu je lah. Rena tak rasalah Anna McFall ni cedera ke apa. Tapi hakikatnya Anna McFall ni dah dibunuh oleh Frederick West. Dia bunuh macam mana tau? Dia cekik, dia potong badan Anna McFall ni kepada beberapa potongan. Dia masukkan potongan daging tu ke dalam beg plastik dan tanam dekat taman area rumah dia. Tapi setelah polis masa last-last polis siasat kan, badan Anna McFall ni ditemui lebih ngeri daripada apa yang diceritakan setakat potong cekik dak. Dia punya janin dia tu dah dikeluarkan dulu. Lepas tu dah pergelangan tangan dia dirobek apa semua, kira macam lebih ngeri daripada yang otak kita boleh fikir macam tu. Tapi disebabkan bila Rena pergi jumpa anak-anak dia, Anna McFall tak ada kat rumah tu. Rena ni dia balik rumah, hati dia tak tenang. Dia macam fikir, macam manalah aku tinggal Sherman dengan Anna Mary tu dengan Fred saja. Anna McFall tak ada. Siapa yang akan jaga dia punya anak-anak ni? Siapa yang akan bagi makan? Fred ni takkan pukul ke anak-anak dia? Takkan buat gangguan seksual ke? Disebabkan perasaan ibu dia tu, dia pun mengalah dan kembali ke rumah Fred tu menjadi isteri dia lagi. Kiranya dia balik untuk jaga anak-anak dia lah, sebab Fred tak nak lepaskan anak-anak dia. Tapi disebabkan perangai Fred ni tak berubah langsung, dia tetap masih lagi memukul, masih lagi dera, masih lagi melakukan gangguan seksual. Rena ni ugut Fred, hang kalau tak ubah, tak nak keluarkan aku pada rumah ni, tak nak hantar anak-anak pi rumah asuhan, ataupun sebab kiranya Rena tu pun tak mampu nak jaga anak tu, Fred tu tak layak nak jaga anak tu. Jadinya kalau hang tak mau aku keluar, kalau hang tak mau hantar anak tu pi rumah asuhan, aku akan report polis. Fred ni dia dah takut. Dia kata okey lah, kalau macam tu hang keluar, anak ni masuk rumah asuhan. Jadinya hidup berpisah lah depa tiga kumpulan. Yang Fred ni duduk seorang, Rena duduk tempat lain, dan anak-anak dia duduk rumah asuhan. Nah, lepas 2 tahun mereka dah hidup berasingan, Fred ni mula bekerja sebagai seorang pemandu lori. Dan masa ni lah mereka berjumpa. Siapa yang berjumpa? Fred dan juga Rose, iaitu pasangan yang sangat gila ni berjumpa. Okey, lepas dah 2 tahun dah duduk berasingan, Fred dengan Rose berjumpa macam mana tau? Fred ni dia seorang pemandu lori, dan Rose ni pula, ataupun nama panjang dia Rosemary, dia ni bekerja sebagai seorang pelayan dekat sebuah kedai roti. Jadinya Frederick ni selalu waktu rehat dia pergi singgah kedai roti tu untuk pergi beli roti. Ternampak pula si Rose. So Rose ni memang cantik waktu muda, 16 tahun baru umur dia. Memang cantik. Jadi Fred ni pun tergoda tengok Rose ni. Kiranya awal-awal ni Fred ni memang duk goda dia lah, macam cuit-cuit macam tu. Tapi Rose ni memang tak layan dia. Pada awal ni Rose ni bukannya tak layan, malah jijik nak tengok dia. Sebab apa? Dah lah bawa lori saja. Kiranya Rose ni asalnya keluarga yang elok-elok lah juga. Kiranya dia macam tengok Fred ni macam, dah lah bawa lori, muka pun tak seberapa, gaji pun tak banyak. Dia memang tak layan lah Fred ni. Tapi lama kelamaan Fred ni dia duk usaha, dia tunjuk sangat dia suka lah dekat Rose ni. Dia bagi tu, bagi ni. Kadang-kadang orang dia tak boleh masuk kedai kan, dia bagi bunga dekat kakak tu. Kakak tolong pasat kat budak yang jaga kaunter tu. Jadi hati Rose ni jadi lembut. Hati Rose ni pun macam okey lah, tak apalah kita kawan dulu. Jadi dia pun keluarlah date dengan Fred. Masa dia keluar date dengan Fred, dia mula jatuh cinta dengan Fred. Lepas dia jatuh cinta dengan Fred ni, dia pun selalu keluar date lah. Lepas tu dia tanya, tapi yang bestnya kat sini, Fred ni jujur dengan Rosemary ni. Dia kata, okey Rose, sebenarnya Fred ada anak 2 orang. Lepas tu Rose ni tanyalah, oh anak tu letak kat mana? So dia kata, anak ada 2 orang tapi ada dekat rumah asuhan. Kira macam rumah anak yatim, situ lah dia letak. Jadi hati Rose ni lembut. Dia pun macam, alah kesiannya, tak apalah, ambil anak-anak tu kita jaga sekali. Kira macam dia plan nak kahwin, kita nak bela lagi 2 orang anak tu lah.
Jadi Fred ni pun pilih rumah asuhan tu, bawa balik anak dia dan perkenalkan anak-anak dia dengan Rosemary. Kerana Rosemary ni pun berkenalan dengan anak-anak dia, Sharmaine dan juga Anna Mary, dan dia pun bergaul dengan baik lah, mula berkasih sayang semua. Pada awalnya semuanya baik-baik.